Ada lalu siapa ya? Buka dah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu li rabbi yassir wa tu'assir. Nama ada orang tegur suruh wak kecil masuk mojo tu. Dia katanya baca kitab mojo apa orang ngaji. Dia baca kitab bukan sebuah ceramah. Ceramah tak apanya pro-pro-pro-progi ya. Pak baca kitab main ngok-ngok lagi habis. Orang kampung bukan boleh dengar. Orang kampung dengar main ngok-ngok ini lagi. Kalau kecek Pak hurai tu kampung. Pak kita ni bukan untuk kampung ni, untuk orang nak jadi tok qadi ke ada kerja majlis ke boleh ya. Ini untuk bantu kan dah bantu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Dan jimu istrinya pada haid. Ini masalah dosa besar agak. Jadi bagi syarat semua tu sengajalah. Mana sengaja setubuh dengan isteri dia pada ketika mari haid. Apabila isteri dia mari haid, dia tumbung tahu, maka adalah dosa besar. Kerana apa? Kerana Tuhan sebut fa'tazilun nisa fil mahid. Maka jauhi oleh kamu, asingkan oleh kamu akan isteri-isteri kamu fil mahid pada ketika mari haid. Atau fil haidi mahid masdar mimi ataupun isim makan. Itu khilaf tafsir. Jadi maknanya masa orang puai mari haid harat. Tapi adanya setengah orang bukan setengah orang, ramai orang kampung tak ngaji. Kalau kampung yang tak ngaji, dia dengar katanya apabila tok laki nak tak boleh, takut masuk nusyuz deraka. Tok laki nak bagi. Tapi nak ingat dosa besar. Ada dosa besar. Laki puas tak kira apa dia? Dosa besar. Apa tak tahu malah ngaji tak boleh. Tak tahu malah ngaji. Itu tidak dimaafkan. Maknanya apabila dia mari uzur tok laki nak jangan bagi haram. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tak boleh kita taat kepada seorang manusia pun pada taat kepada Allah, tak boleh. Tok laki dia ke siapa pun tak boleh, raja ke tak boleh lah. Dan makan dan minum pada berjana emas. Maknanya makan minum makan benar. Minum air. Pada apa? Pada berjana emas. Mana berjana buat pada emas atau perak. Ini haram ke? Ini dosa besar ke? Orang kaya dia buat pinggir, dia buat mangkuk daripada emas atau perak. Haram je guna minum air. Haram minum, buat minum air. Buat minum air ke, buat buh kuih ke, buh apanya haram. Kerana apa? Ada. Kerana itu bahasanya riwayat pada Ummi Salamah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, alladhi yashrabu fi ina'il fiddah innama yujarriyu fi batnihi naran min jahannam. Barang siapa yang mana mereka yang minum pada berjana wak pada perak, sesungguhnya dia menggelegakkan pada perut dia api pada jahanam dah. Makan api tu. Tu wak pada perak. Mah min babi aula ni. Ini riwayat Ummu Salamah tak ada sebut mah. Tapi riwayat Abdul Rahman tu ada sebut. Ada sebutnya pada mah. Mana dia Nabi kata la talbisul harir walal dibaj. Jangan pakai oleh kamu, jangan kamu memakai harir setera, wa dibaj dan setera yang halus. Dibaj itu satu jenis setera ke. Wala tashrabu fi aniyatiz zahab, dan jangan minum oleh kamu pada berjana yang buat pada emas wal fiddah. Situ Nabi larang. Tak boleh. Larang itu larang haram. Nak luas lagi tengok bab tu lah. Dia ada bab ulama bab bahasiat dah. Ada bab bahasiat bab tu guna berjana istimal atau minum lagu mana. Tu ulama bahasiat. Sini riwayat hukum saja. Hukum jimuk lalai apa ketika haid lagu mana, makan minum berjana buat pada mah perak lagu mana, tu riwayat hukum. Nak tafsir hurai panjang nak tengok bab khas. Ulama pembahas bab khas. Dan memakai emas, pakai emas tak boleh ke? Tu makan emas, pakai emas. Pakai tali tekak ke, tali pinggir ke, dan perak. Tu pakai perak. Tak boleh ke? Sebab tu Nabi larangkan, dan Nabi tu marah pada seorang sahabat yang pakai cincin pada emas. Perak. Pakai cincin, apalah pakai cincin? Dah Nabi katanya tiba-tiba Nabi larang, lepas tunya dia pun ilahnya pecah tu. Maka di situ ulama hadis tu adalah hadis dhaif. Hadis yang melarangkan pakai cincin perak tu hadis dhaif. Itu sebab dalam kitab Ayat Anah.
Jadi itu daif saja. Sebab apa? Sebab Nabi sendiri pakai cincin buat pada perak. Cincin Nabi buat daripada perak. Maknanya cuma khilaf ulama nak tahu rajak kitab Iyanah jilid yang kedua. Ada jilid yang kedua muka surat 100 berapa? Surat 1 apa ni? Muka surat 150 ni. Tengoklah cuma naskah beza lah. Tengok situ kitab Iyanah juzuk yang kedua muka surat 150 ni. Pada bab cara masalah buat cincin pada perak tu. Makanya alahnya sunnah Nabi dan juga Nabi suruh pakai juga pada perak. Maknanya ulama khilaf ulama banyak. Pada masalah kita buat cincin padanya tu emas atau tak adanya khilaf ulama haram. Dan kalau kita buat cincin daripadanya perak itu khilaf ulama. Dah itu khilaf ulama. Banyak ulama katakan hukumnya harus bahkan disunatkan. Tapi bila apabila kita makan niat katanya ikut sunnah Nabi. Tapi ini dan lain pula dalam hari itu sekalipun maknanya khilaf lagi pada bilangnya cincin tu. Pada bilangnya cincinnya ada satu jumhur ulama mengatakan kitanya sunat pakai satu saja. Adapun lebih daripada itu adalah hukumnya haram. Ada setengah ulama kata haram, ada setengah ulama kata haram. Pakai pasir masalah. Ada setengah ulama katanya kalau tangan itu sebelah, tangan ini sebelah, seorang, ini sebelah seorang tak apa. Kalau tangan ini dua, tangan ini dua pun tak boleh. Mana kalau sosok boleh. Tapi adanya Imam Asnawi mengatakan dan juga ulama lain mengatakan mana harus pakai cincin dua maka lebih. Pakai 2, 3, 4 boleh. Tu. Itu Imam Asnawi. Tapi banyak ulama mengatakan hukumnya haram. Ada setengah ke cincin. Ada 10 jari hati cincin belaka. Itu khilaf ulama. Kalau satu tidak ada khilaf ulama. Hak lebih pada satu tu khilaf ulama. Tu tengok penjelasan dia dalam kitab Iyanah. Waktu pakai mana afdal? Mazhab kita Asy-Syafi'i jumhur ulama katakan kita pakai cincin tangan kanan keliking adalah lebih afdal. Cuma mazhab Malik adalah afdal pakai cincin tangan kiri. Mazhab Maliki afdalnya kita pakai cincin tangan kiri. Tu khilaf. Sebab tu banyak kita pakai kiri. Dan juga adalahnya riwayat kepada tu Sayyidina Hasan kalau tak salah. Sayyidina Hasan memakai cincin adalahnya tangan kiri dan keliking kiri. Tu okey jari manis. Pakai jari manis dan tangan kiri. Tu sini. Jadi masing-masinglah kita pakai tu adanya dia ni mana ulama katakan diri memakai cincin buat pada perak atau besi adanya sunat. Cuma letak jari tu khilaf ulama. Letak jari mana tu mana setengah kata haram, setengah kata macam-macam. Setengah katanya pakai selain badannya keliking ada haram, setengah kata makruh macam-macam khilaf ulama. Dan juga Imam Nawawi sebut dalam Syarah Muslim. Tengoklah sana ada pembahasannya. Ini ialah pakai cincin tu mah maknanya memakaikan emas tali tekak ke cincin ke tu haram. Dan sutra haram ke. Sutra pun haram ke. Cuma sutra haram ni ulama tafsir ke. Kalau pakai sutra tu 50% lagu mana? Kalau 40% guna tu banyak ulama tafsir lagi. Nak masuk bab fiqh, bab percara masalah pakai sutra setara mana haram. Ada sini ya hukum haja. Kerana Nabi katanya ada sebut Nabi Ta'ala talbisul harir walal dibaj. Tak boleh pakai sutra. Kerana sutra ni puai boleh. Puai tak masalah. Ini kita ada percara boleh. Ada orang lelaki tak boleh. Orang puai boleh. Sutra ini adalahnya untuk ahli syurga Islam. Ahli syurga so pakaian dia buat pada sutra, lemuknya, sejuknya. Ada tu. Sebab tu tangan Rasulullah ada sahabat katanya aku ada tak pernah pergi tak pernah sentuh tangan yang lebih lembut daripadanya sutra kecuali tangan Rasulullah. Mana tangan Rasulullah lebih lembut daripada sutra lagi, lembutnya. Pakai kasar apa kita ni. Ada lembut pakai supaya itu dah. Sutra lembut tengok. Sedap pakai. Maka tangan Rasulullah begitulah. Sutra boleh sutra. Dah. Sutra yang panggil benih buat pakaian yang buat padanya yang keluar padanya ulat tu. Ulat tu dia perak kan, perak ulat tu. Lepas tu jauhi makan dah daun gapo dia tu, lepas tu tubik tu. Tu dia. Tu sutra. Ya. Dah buka kapah. Dah. Buat pada ulat tu. Tu sutra. Tak boleh. Lemuklah tengok pakai pok kayu-kayu kan. Pupak datuk pergi tu. Pupak datuk pergi. Tengok pakar tu. Pergi tengok. Tu haram. Dosa besar ni. Ni dosa besar. Tapi Imam Suyuti ada sebut kalau 50-50 boleh.
Pagaya kitanya lah 50 boleh. Cuma ada sabit setengah riwayat tu ilahnya tu kalunya 4 jari tu boleh. Ada yang buat poket baju buat tu kan sekadar 4 jari tu. Ada satu hadisnya maknanya kalau sekadar 4 jari tu dia maafkan. Sekadar lebih 4 jari tu. 4 jari tu dia maafkan. Tapi Imam Nawawi itu Imam tu Asy'uti pembahas yang panjang ya. Sebab tu dalam kita Asybahun Nazir dan kita lain lagi. 50% ke. Sebab tu jangan pakai satu hari. Ayat hukum lalu dah. Nak tengok ulama tafsir. Pakainya mah perak hari. Nak tengok ulama tafsir dulu. Ini ayat hukum dulu. Ya tak ada tafsir sini. Nak tahu tengok tempat dia. Dah rojak tempat dia lah. Sebab tu maknanya semua ilmu kita, mana semua bab kita mengaji belah. Pak robot tu. Semaya tu ngaji, bab solat kita ngaji, ibadat kita ngaji, bab tu munakahah nu ngaji, bab jinayah pun ngaji, bab zakat pun ngaji belaka. Bab tu bab itu dah. Ibadat masuk bab zakat dah. Muamalah. Ibadat, muamalah, munakahat, jinayah. Anu ngaji bab curi, bab apa semua tu ngaji pak robot. Ini nak ngaji sah dah adik nak ngaji belaka. Kata hari tu bagi laki-laki. Kalau puai tak apa, lupa pakai mah. Sebab apa ulama tu nabi. Ini hikmat banyaklah. Kalau sebut gini tak habis kita. Ini sebab apanya tu Tuhan melarikan orang lelaki tu ilahnya pakai mah. Kerana apa? Kerana mah tu yang adanya dia panggil lemut panggil. Diri mah tu lemut tengok. Ini apa lemut, mana orang yatim tu adalahnya kulit kasar. Dia belawai. Belawai tu sebab tu ulama ada sebut alih anah tu kalau tak salah ataupun jarimi. Maknanya bagi orang lelaki kalau dia tu pakai mah, maka buat padanya ialah nafsu dia kurang. Lemah. Lemah tenaga batin. Pakai mah tenaga batin tu lemah. Lemah tak agak. Pakai mah. Kenapa? Kerana belawai. Tubuh dia kita nya tak sesuai dengan mah. Kalau kita nyetera mata nak tengok tu mata tu tak apa haruslah. Kalau kita nak beli untuk tunai kita masalah, untuk bini kita. Tak ada orang lain tolong. Kita tolong kada tera sikit. Kalau cincin sah ni boleh atus kada tera sikit. Hajat tu boleh, jangan pakailah. Tapi kalau boleh janganlah. Maknanya lah mah tu adanya tak sesuai dengan yatim. Kalau dia tina tak apa kulit lemuk. Sesuai sebab setera lemuk. Setera tak panah pakai ni, tak panah. Tujuh. Sebab apa perak lemuk belaka tu. Dan meninggalkan menyuruh dengan ma'ruf dan tegah akan munkar. Dan tegah tu tinggal menyuruh. Mana tak suruh benda ma'ruf, tidak lagi benda munkar. Ni dosa besar belaka ni. Tapi masalahnya suruh ma'ruf lagi itu mentegahkan fahsyat adalahnya fardu kifayah. Fardu kifayah. Kalau semua tak buat dosa habis. Tapi masalah wajib ini adalah di atas orang yang kuasa. Utamanya orang pemerintah. Kerajaan utama tu. Lepas tu kitanya kalau kita mampu, kalau tak tegah dosa. Kita reda maksiat. Nampak orang maju dia kitanya reda, tak boleh dosa. Sebab tu tak tegah. Orang tak suruh orang pergi semaya, tak suruh dah. Sebab tu kita jom hari jom kita pergi masjid. Jomlah kita pergi semaya, jomlah kita ngaji, tu suruh makruf. Dah hadir tak? Kerana umat dulu banyak dibinasakan oleh Allah kerana ilahnya tidak suruh makruf, tidak lagi ada fahsyat munkar. Tak lagi dah. Ikutlah dia nak buat apa dah. Supaya tak cak kan. Mung masuk rakyat masuk nakal lah. Aku syurganya pun dia. Tak cak dia enggak tak cak masuk syurga. Rakyat dia tu masuk nakal ikut mung lah. Tu mana kasih saya tak ada. Paling-paling gue mati tu pergi baca ni nak beri nyawa lepah lah gitu, pah gini sekadar tu je. Sekadar bolehnya hidup semula, lahir semula. Sekadar tu je. Tak cak. Mung masuk nakal lah. Mung nafsi-nafsi taklah kita. Tapi agama Islam tak. Kitanya tak suruh masalah kita. Syurga adalah bukan untuk kita seorang, untuk ramai. Tu Islam kita, kelebihan Islam kita sini. Kasih saya sama-sama Islam. Mar'a minkum munkaran falyughayyir biyadih. Siapa yang ada siapa daripada kalangan kamu tu nampaknya mungkar sama dosa besar ataupun dosa kecil, falyughayyir maka nak ubah biyadih dengan tangan. Kalau kuasa dengan tangan, tak tarik tangan. Anak kita masalah, anak daun kita tarik tangan bagi. Dok main tina masalah tarik bagi. Dok main telefon tarik bagi. Kalau kuasa ada. Tapi fa ilam jasatiya kalau tak mampu tak ada ni tubuh besar ni romoh balah tak muka dia ada fal yughayyir bi lisanih dengan lidah banyak nasihatlah tak sah buatlah benda ni tak cocok tak jomes ada kita suruh ada bolah mai goni gilah ngaji ponok tu kita suruh gitu ngaji agama tu panggil suruh makruf dan lagi mungkar kalau tak mampu lagi fa ilam jasatiya fa biqalbi
Fadzalika adaful iman. Maka dengan hati kitanya benci maksiat, bukan benci orang tu. Tak suka maksiat tu. Buat apa dah buat maksiat ni? Itulah paling lemahnya iman. Dan iman yang paling lemah begitulah. Mana tak mampu, tak boleh buat hal lain. Itu maknanya kalau tinggal ni dosa. Nak jadi wali, nampak orang maju ni tak tegur. Nampak orang tak semaya tak tegur, nampak orang tak tutup aurat tak tegur. Tak jadi. Tak. Kadang suka pula, duk suka pula. Dak reda pula benda tu. Lepas ke anak dah tak pakai tudung masalah. Mana boleh jadi wali? Anak dia mampu nak tegur. Kalau anak orang tu mungkinnya marah dia, mungkinnya dia tu tak suka pada hati dia, anak orang ke. Tak suka cakap dah tapi tak ada arah nak rakyat. Tak? Tu masalah. Hak tu dalam hati dia ada tak masalah. Yang masalah hari ni adalah anak dia sendiri lepas buat maksiat, lepas hak tu, lepas ni. Tu. Tak tegur, dia tanya tegur sekali. Tak jadi maksiat nak tegur semua. Sebabnya Nabi kata man ra'a. Nampak. Bila nampak tegur. Dia bukan sekali. Dan mengambil. Maka di sini ada ulama kata orang tabligh bagi orang politik. Orang tabligh adalah dia bolehnya menyuruh makruf aja. Tapi ahli politik boleh cegah maksiat. Hak ada kuasa tu. Apabila kuasa ada, tengok di patah dia kalau di Kelantan masalah nak. Kita tengok orang kalau orang tu buat maksiat gini agak. Mana boleh tegah. Tapi kalau kita orang tabligh boleh suruh boleh suruh makruf. Mari masjid, mari hak ni, mari suruh tu. Tapi tegah fahsyat munkar tidak ada. Kerana kuasa tidak ada. Tu bagi orang politik yang nak tarik ke politik. Huraya masing-masinglah. Tu tak bercapalah tu. Cuma sebut sikit. Habis kalau tu maknanya fahsyat munkar kita no ada. Wa'bud mil mak adalah. Tu ayat aku dah. Tak ingat lagi dah. Wadha anil fahsyai wal munkar. Dan mengambil upah, ambil gaji pada apa? Pada hukum mana pada menghukumkan. Tu ambil upah pada menghukumkan. Hari itu sah. Ini bagi tok qadi. Tok qadi, hakim, dia ambil upah orang untuk apa? Untuk menghukum apa? Supaya menang dia akan hukum tu. Dah. Akan hukum tu. Ini bagi itu tok hakim saya nak menang ni. Dah. Masalah saya ni, masalah kami ni, kami nak menangnya. Lagu kereta masalahnya. Ada. Balah gini, balah gitu masalah. Dia rakyat ke tok qadi beri duit. Tok qadi lah saya nak menang. Dia hukumkan menang, ambil upah tu. Tak ada cari dalil, tak ada cari saksi, tak ada gapo dah. Tu harian. Ada syubhat. Dan mengadu-ngadu. Belaga orang. Ngadu sini mana belaga orang. Ngadu hak ni, akhirnya balah. Ngacung lah, ngadu sini ngacung. Tak nak ngacung orang. Aku malah rakyat aku omong ni. Tapi tak ada arah, aku tak boleh nak sabar ni. Aku dengar, Allahu Akbar. Bodak tu kata omong gini ni. Ada. Aku bosan duduk dengar dia. Tak lama dah. Tu, rakyat ni. Pak rakyat ni pula. Oh, ya tu mari nak kata omong dah tu. Kalau mu tak itu leh mu nak mari kata omong dah. Akhirnya dua ni balah. Ada. Di antaranya suami isteri ke, di antaranya orang lain ke, adik-beradik ke, tu panggil dosa besar. Hamatil lumazah tu. La yadkhulul jannah namam. Ngadu. Belalak mata ada. Belalak mata dua. Suara orang balah buat orang balah. Ni banyak kita ni. Kita kan mai raya Allah. Ani nampak orang bini ramai. Orang puai. Dia kerja sama puai dia. Kita demo ni dah baik sungguh. Tok laki bini ramai dah. Bini 2, bini 3. Oh baik sungguh. Kahwin tak boleh kahwin. Masalah. Akhirnya bini tu ngamuk dengan tok laki ni dah balik. Tu panggil mengadu-ngadu. Besar-besar. Rakyat mai-mai ingat ni masalah. Sebab tu kalau di Malaysia ke, kalau nikah bini 2, bini 3, bini tamu tak tahu apa pun. Kerana orang tak berani rakyat tak ni. Kalau dia mau ikut nikah mana pun tak habis. Yang mengadu tu kuat. Tu mengadu kuat. Tu dosa besar. Pengacung tu. Dan makan babi. Makan babi. Ada? Ada. Dan membakarkan binatang yang hidup. Makan babi surah apa? Qurima alaikum lahmul khinzir. Sini sebut makan babi lalu dah. Makan
isi dia, daging dia, makan lemak dia, makan apa pun semualah. Makan babi ada dosa. Ini tak darah tu, kan darurah wajib. Darurah wajib lah makan babi tu. Tak makan mati. Nak makan. Cumanya mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi kalau nyalah babi tu dah hacur dah. Airnya tak ada dah, semua tak ada dah, harus hacur dah, tak ada dah. Tengok air tak ada, semua tak ada, mana babi tak ada dah. Supaya dalam coklat. Ada coklat hacur habis dah, tak tahu mana dah. Nampak coklatnya? Hanafi boleh makan. Mazhab lain 3 lagi tak boleh haram. Dah kerana Hanafi katanya alasnya kerana penuh nama dah, tak nama babi dah. Mana nama babi? Kalau nama coklat babi dah apa? Coklat babi kah ni tak? Coklat hajanya gula. Kalau dia tani panggil gula. Kalau dia Malaysia panggil coklat. Dan membakat binatang yang hidup-hidup. Ni Nabi. Ini satu ketikanya cerita panjang lah. Nabi nampaknya sahabat menampak sebuah kampung, dia kata ra'a dia tanya kau dia kata namlin sare bagi tu semut. Yang sahabat tu dah bakar dah. Nampak sare semut, sahabat bakar semut. Semuanya. Ni banyak ni kita ni. Bakar semut. Faqala maka bersabda Rasul man harraqa hadhihi, siapa yang bakar ini sare ni? Siapa bakar? Qulna, sahabat berkata, nahnu kami. Qala bersabda Rasul la yang bagi ayu adziba bin nar illa rabbul nar. Tidak patutlah, mana tidak sesuailah bahawa mengazabkan dengan api melainkan rabbun nar. Tu yang menciptakan api ya. Allah. Situ tak boleh. Pas kita lah ni pakai api dak elektrik. Ada elektrik apa dia? Pakai itu kan beli hak mari tu hak nyamuk dah. Tak mati api kat tu. Tu api kat situ. Tapi api situ wallah alam lah, cuma ada tu ada ulama hukum haram tu. Kita pakai tu. Pak. Ada tu. Tapi darurah boleh. Katanya darurah boleh, api pun boleh. Kalau tak salah sebut dalam syarah Abi Jumrah saja. Kalau darurah apa pun boleh darurah. Mana kita ada ubat pun tak ada dah. Semut penuh. Ubat tak ada dah. Pas guna pun boleh api. Tu darurah boleh. Kalau tidak siapa darurah tak boleh bakar api ni. Hak masalah kitanya bakar api kan? Ketam. Ada? Ketam. Ya bak guna. Hidup lagi. Gebuh leper you, buat air, buka api. Dosa besar tu. Main. Dah. Main kita ni ikan kan ada ikan hidup lagi. Ikan hidup lagi bakar dah. Nak bagi duk lepas lagi pak bakar. Ni bagi gilau. Kalau gilau kan nak makan sedap-sedap. Pak duk bakar lepas lagi pak bakar. Haram. Tu haram tu. Dosa besar ni. Ni maksud sini dosa besar. Ingat balik. Mati dulu ketel kau gapanya mati dulu. Sepa juga ialah bahasanya ialah ikan keli ke, ikan uwe ke, ikan haruan. Ada ikan uwe ke masalah duk segarang molek makatok pok. Ada katok ke sedap. Semoleh kalau boleh. Tapi masalahnya ikan keli pasal payah nak semoleh. Tapi ikan keli tu buh garang mesti sikit mati dah. Ikan keli buh garang ke. Ni katok ke mari pop katok. Au buat semoleh. Semoleh dulu boleh. Tu ikan besar-besar sunat semoleh. Katok gitu. Seksa ke. Lu boleh dah tak? Kalau tak ada jalan lah cerita lah. Tapi masalah ketel tu ingat. Banyak mojo gitulah. Ketel nipah. Ketel nipah ketel lain banyak itu. Allahu akbar dah. Hari ni bakar gitu. Kita tak ada dosa, tak ada gaji buat dosa duk zikir semua, zikir subhanallah subhan. Selawat semua. Oh, selawat dah, selawat. Dah. Tapi buat dosa tak khabar. Banyak kita. Dan mencuri ni curi. Curi dosa besar ke? Wasariqatu faqta'u aydihima. Kalam minallah. Potong tangan tu dosa besar, nukak tangan. Apa siapa nisab lah. Apa nisab dosa besar. Tengok bab tu ulama huraya panjang. Semua pak robot tu ada belakang. Hal ini masalah curi tanah orang. Curi tanah orang, curi tu rapah orang masalah. Ibaratnya curi tu rapah masuklah. Curi merampas, tumbuk tanah orang, ambil harta orang, curi telefon orang, curi tu. Dan memaki sahabat
Nabi SAW maki sahabat pun ialah masuk dosa besar. Tapi bagi Syiah adalah wajib. Syiah wajib. Siapa tidak memakikan sahabat, orang itu kafir. Itu Syiah, na'udzubillah. Kita ahli sunnah wal jamaah, orang maki sahabat tidak siapa mutabak kafir dah. Tidak kafir dah. Hanya jadi dosa besar saja. Maki sahabat supaya maki ulama-ulama lah. Supaya maki sahabat gitu, sahabat gini. Dah maki Siti Aisyah, maki Sayyidina Abu Bakar, Umar, apa ni. Tak dosa besar, tidak kufur dah. Cuma ada setengah ulama hukum kafir. Ada setengah ulama orang maki sahabat adalah kafir. Sebab tu Nabi katanya, ada siapa makikan sahabat aku tidak sama maki sama kamu. Tak sama. Aku makalah. Maksudnya tak sama maki tu, dosa besar lah. Maki sama pun hitam. Maki gitu, maki ni sahabat tu jahat lah, sahabat tu maki ya. Macam-macam pun ni. Bila lagi duk tuduh zina Siti Aisyah tu, sebab tu orang Syiah tu hebala dia kan. Maka tuduh zina adalahnya apabila tidak ada saksi, no. Kenapa? Dia kena kata. Noratan. Norate. Tiba-tibanya tak ada undang-undang lain, dia ada. Allah bala dia tengok. Dia ambil besi, ambil tu mari pak nok pala dah. Tu foto tengok. Tidak tahu tu. Sebab Asyura ni tak lama ni Asyura ni. Ada kita nak sunat puasa Asyura, jangan lupa tu. Tasu'a pun sunat, Tasu'a dan Asyura sunat. Ada. Yang dah tak lama 30 ke 29 Asyura tu. Tak lama dah, berapa hari lagi. Bakat puasa belaka tu insya-Allah. Syahadah tu hebala dia. Tu maki sahabat. Dunia tu hebala dah. Dan memukul orang Islam dengan tiada sebenarnya buku Islam tak ada hak bihak dia hakim. Pergi menapa orang, pergi kata orang, tu je belaka tu. Selagi kita tak ada salah ke apa, pergi pak saya kepala dia ping. Sepak ada masalah. Tu dosa besar. Dan nusyuz dekat tok laki. Nusyuz ini maknanya bukan bermakna nanti kata tok laki. Dan nusyuz tu maknanya buat perkara yang tok laki tak reda. Paling belakang ke, masih muka ke, tu nusyuz. Maka nusyuz adalah buat padanya gugur nafkah. Tok laki mari pak paling muka belakang. Tidur paling belakang tu nusyuz tu. Kecuali tidur paling belakang kerana lengah tu tak apa. Tidur paling belakang kinayah padanya ilahnya tak bagi tok laki. Kalau tidur paling belakang gini-gini ni. Lepas tu adanya seorang sains tu ya doktor. Dia katanya kelebihan wai tahu buat apa orang keling yo tok tok laki ni. Tok mana saya ke tok laki dia. Tengok orang keling ya. Dia tidur pun nah. Tidur tengok hidung dia duk tiak orang India ke apa kan tidur. Duk tiak ni ubat ni. Lepas tu orang pura kadang dia mari darah head tu. Tak betul bulan ni. Yo hak ni ubat. Pada mata busuk. Bukan busuk. Mana? Busuk tu. Ubat. Tu. Tak minum mandi kau lah. Ada pesel. Ada. Ubat tengok. Hak jadi penyakit ni mau nikah pak habis. Selesai masalah. Buat apa hak ni? Hak ni selesai. Ubat di situ. Dan juga janggut tok laki. Ada janggut tok laki. Ubat semua tok hak ubat. Hak bini pun ubat. Dia ubat kita ubat dia. Dua tu baru jadi ubat. Tapi bukan zina lah. Kalau zina tak jadi ubat. Kadang tu halal dah. Tu. Nusyuz. Tengok bak nusyuz pula. Tergaka panggil. Tu tok laki dosa besar. Tapi sini bak suami tak ada nusyuz. Dia matanya suami nusyuz tak ada. Ibarat nusyuz tidak ada kecuali isteri. Tok laki tak ada nusyuz, tak ada lagi panggil tergaka. Tergaka Allah. Masya-Allah. Dan jihad bini dosa besar agak. Walladzina yuzahirun mereka yang menziharkan isteri dia. Ada dosa. Menziharkan maknanya mentashbihkan isteri dia supaya mahram dia. Tashbih itu menyerupakan asal mana zihar maknanya berbelakangi. Maknanya asalnya orang Arab jahiliyah katanya belakangmu supaya belakang mak aku. Apa belakangmu supaya belakangnya adik aku. Adik dia mak dia tu mahram. Dia panggil zihar mana zahara. Zihar mana belakang. Membelakangikan bini dia dengan mahram dia. Mana pada masa jahiliyah tu talak bini. Pada masa jahiliyah apabila dia terziharkan isteri dia supaya mahram dia, jatuh talak ladu dah. Talak. Tapi pada Islam ambil separuh. Pada Islam mana tidak jatuh talak. Apabila yang berzihar itu mana tak jatuh talak, tapi dosa. Nak tidur tak boleh. Dah. Nak bagi kifarat dulu. Iaitu fatahriru raqabatin
tahrir raqabah, merdekakan raqabah dulu. Min qabli ayatul masa dah, sebelum subuh hari. Kalau tak mampu fa illam yajid fasiyamu syahrain. Maka puasa 2 bulan. Tu puasa 2 bulan. Zihar ingat. Tu. Ziharkan. Ini banyak kadang-kadang tu. Kalau nak tengoknya bab luah lagi lah. Ini bukan part dia. Kalau tasbihkan ilahnya benar untuk muliakan, itu khilaf ulama. Seperti sebut dalam kita I'anah pun ada, dan kita lain lagi. Kita apa dia, kita 2 jilid lah. Setengah naskah tu 1 jilid lah. Fiqah tu seorang tapi tak ingat. Allah Akbar. Kita apa dia. Maka sebut situ kalau kita tasbihkan ialah mata. Mata untuk mulia. Mata bini, matamu sebuah mata mak masalah. Matamu sebuah mata tu tak jadi zihada. Tu tak jadi kerana itu nak muliakan. Allah ada. Dan kalau akhlak tak masalah. Yang dia katakan juzuk dia tu. Sebab tasbih gamuk sebuah gamuk mak. Tak apa. Matamu sebuah mata mak tak apa. Kalau belakang atau tubuh badanmu atau mukamu, tu tak boleh. Pasal kalau dia suka mak, nak tidur kan mak. Sebab tu mana orang jahiliyah tu jatuh talak dah. Dia bini. Sebab tu jatuh talak. Tapi Islam ambil separuh. Iaitu tidak jatuh, tapi kena bayar kifarat. Dosa ni. Dan mengupak-ngupak akan ahli ilmu ni. Mengupak orang lain dosa besar. Kalau mengupak orang pun dosa kecil. Tu lama sebut bab mengupak tu. Mengupak orang lain. Di antaranya sahabat masa duk mengupak sahabat. Tapi ada pak ngupak wajib. Pak ngupak wajib ada juga. Dan ada juga mengupak sahabat pun wajib, ada sunat ada. Ada mengupak sahabat pun sunat. Ada juga mengupak sahabat sunat. Itu duk cerita hadis. Cerita hadis. Cerita hadis. Tu bagi ngupak sahabat. Tapi bukan nak ngupak, sebenarnya kita bukan nak hina panggil sebut. Sebut mana ngupak-ngupak maknanya sebut perkara di belakang ataupun di depan samalah. Apabila tuai dia dengar, dia marah. Kita sebut benda kalau dia dengar dia marah. Tu masalah mana zikru akhihi ma yakrahu maksudnya dalam hadis Nabi tu. Mana kita menyebutkan perkara atau saudara kitanya dengan tu barang yang dia dengar tu marah. Oh yang ni bini huduhnya. Tak pada tuai putih comel. Harta banyak tapi bini tengok tak ada. Tu je. Kata kau bini ke kata kau tok laki Allah tina ni. Ada kalau mek aku teh ni mek tok laki tengok ku kering tak. Tu ngupak. Ngupak nah. Lepas tu kalau dia ahli ilmu, orang ada ilmu, dosa besar. Dan hafazatul Quran, orang hafal Quran. Hafazah jamak dah hafiz. Ada orang hafal Quran mana, tapi ada setengah ulama tu hafazul Quran, mana orang beramal Quran. Itu setengah ulama lah. Tapi murasi maknanya orang ingat Quran. Ada orang ingat Quran, orang beramal Quran je tu. Kalau dia tu ilahnya tidak beramal Quran tak ada. Hafal Quran 30 juzuk, maya bedak tak jadi. Tak apa tu. Mana tak ada dosa besar. Hal ni maknanya dia hamalah mana hamil, yang menanggungkan. Yang menanggung Quran ada bahasa dia beramal Quran dan dia tu hafal Al-Quran. Dosa besar ni orang ahli Quran lah. Dan lain-lainnya lain tersebut banyak lagi ya. Gapo lainnya badalnya beberapa banyak lagi. Tu banyak lagi dah. Sebab Ibn Abbas bila sampai dekat 700 tu banyak lagi tengok sana. Pahala tak tahu. Masalah pahala ni nak cari lari pada hak ni ada tak? Nak cari memang orang betul-betul tak buat benda-benda tersebut. Payah. Payah. Tu pun baru sebut sikit, banyak lagi. Allah Akbar, dah kita nak lepas mana dosa besar. Sebab tu pasik kita. Dan jadi pasik. Dan jadi pasik pula makna juga dengan sebab mengekalkan dosa yang kecil. Itu dosa kecil. Sebenarnya dosa tak ada kecil, tak ada besar. Dosa tidak ada kecil, tidak besar. Di sisi Allah dan hakikatnya tidak adanya kecil dan besar. Tapi ulama fiqh membezakan dosa kecil, dosa besar. Maka membagi itu bukan membagikan kerananya nak menghinakan dosa, tapi membagi itu supaya dah nak bezakan mana yang dosa yang wajib taubat dan apabila tidak taubat tidak dimaafkan. Satu lagi dosa wajib taubat juga, tapi kalau kita tak taubat
dengan bosan kita buatkan kebajikan yang lainnya, dihapuskan. Itu panggil dosa kecil. Mana kecil tu nasbahnya kita buat ibadat-ibadat lain tu agungkan, seperti ambil wudu, kita langkah ke masjid masa dia tu hapuskan dosa tu. Itu panggil kecil. Tapi kalau dosa besar kita pergi masjid pun tu tak ada. Pergi masjid buat kebajikan semua pun tu tak apa dak. Kecuali dengan taubat. Itu panggil besar. Kerana takrif dosa, apa dosa? Setiap benda yang bawa pada orang itu masuk neraka. Dosa-dosa mana benda yang bawa pada tubuh dia masuk neraka. Kalau masuk neraka ada kecil ada besar tak? Tak. Dia masuk neraka semua berat. Ada yang buat benda ni masuk neraka ilahnya dosa sikit ringgit. Tak, sama. Deh. Contoh katanya ialah kucuk puai atau yang bukan mahram. Kucuk puai adalah yang bukan mahram, dosa kecil. Kalau masuk neraka, masuk. Deh. Lepas tu zina, masuk. Sepatu dah. Tapi panggil kecil itu kerananya ada yang dimaafkan kerana kita buat kebajikan, dan tidak dimaafkan kita walaupun kita buat kebajikan, itu panggil besar. Itu lama beza. Jadi apabila orang itu mengakali dosa besar, maka adalah masuklah dosa besar. Pas mengakali guna banyak kali. Buat acak kali. Setengah ulama katanya 3 kali. Apabila buat benda yang sama 3 kali, walaupun dosa kecil, jadi besarlah. Dah sebut dia dalam kitab Ianul Talibin. Sebut dalam kitab Ianah, ada ulama menyebutkan, setengah ulama katanya, kalau kita buat dosa kecil tapi 3 kali. Pergi jalan tu tak pakai tudung 3 kali. Apabila 3 kali, dinamakan banyak. Mengakali dah. Setengah ulama kata uruh, tengok uruh. Mengakali guna contoh kata pakai cincin seumur. Dah. Itu ada setengah ulama tu. Ataupun ilahnya setengah ulama tanya ilahnya, dia buat benda tu lebih banyak pada yang hak lain lagi. Banyak dah buat benda tu, acak kali. Akhirlah banyak dah nak panggil mengakali tu. Tu dalam I'anah ada sebut. Rujuklah kita I'anah tu. Tapi kait mengatakan ialah mengakali dosa kecil itu jadi fasik jika tiada ghalib taatnya, mana tidak menang, tidak banyak. Tidak kuat taatnya, taat seorang tu. Tidak menang atas maksiat yang maksiat seorang. Hak tu baru boleh dosa besar. Kalau dia memang buat dosa kecil semua, dosa kecil buat mengakalikan. Tapi taat banyak. Contoh katanya orang tu adalah dia tak pakai tudung. Tak? Tak pakai tudung dosa kecil, ulama sebut. Kalau tubik kedah memang tak pakai tudung. Tubik kedah, tubik ini tak pakai tudung. Tapi semaya tak tinggal, Jumaat tak tinggal, zikir tak dengar, baca Quran tak tinggal, sedekah banyak, tolong orang banyak tu. Madahah mana banyak. Ni memang jangan kali dosa kecil, tapi ialah ibadat dia hak taat tu banyak. Hak tu tidak jadi fasik dah. Hak tu tidak jadi fasik. Hak jadi fasiknya adalah dia mengambil dosa kecil dan maksiat tu lebih banyak. Hak ni taat banyak. Maksiat tu nya hal lain tak ada dah. Ada. Tak pakai tudungnya juga saya ke rambut dia. Ataupun pakai tudung bagi pakai separuh. Ada pakai separuh tudung. Tudung pakai separuh. Lepas tu baik rambut masalah. Dosa kecil. Dia buat semua gitu. Tapi ibadat lain Allah rajinnya. Ada lah ni macam-macam ada. Ada itu. Kitanya pakai tudung, pakai furdah, tutup mukung. Dosa besar tu galik. Ada masalah mereka tu. Bukan nak suruh orang tu tak pakai, suruh orang tu pakai tudung, nak ayat tu maksudnya kita pakai baiki belakang. Ada baiki. Maka jika supaya kalau mazhab kita Syafi'i adanya orang puai tak pakai stoking. Orang puai pergi kedai ke mana kan tak pakai stoking. Tak pakai stoking tu buka aurat, dosa kecil. Dan buka hak tu mana buka aurat tu. Kerana aurat orang puai yang atau yang hurriyah yang merdeka adalahnya selain padanya muka dan tangan, pas kaki aurat. Pas gimana? Pakai aurat, pakai tak? Tak buka. Pasuk mau pergi kedai buka tu buka. Mengakalikan. Tengah kali. Tapi ibadat hal lain lagi lebih banyak lagi. Ini masalah dua hajatan ni. Maka jika ghalib taatnya jadi banyak taatnya atas maksiatnya, maka tiada cedera pada adilnya. Tak apa. Mana adilnya ni mana tidak fasik tu. Murad adil si mana tidak fasiknya. Sebab ada cara wali. Murad adil pada wali adalah mana tidak fasik. Sebab tu taubat boleh tu selalu dah. Tu pendapat yang asah. Cuma ada setengah ulama katanya ilahnya wali sekalipun adalah wajib kena istibrak setahun dulu supaya syahadah. Supaya syahidain. Khilaf. Setengah ulama tak wali sekalipun adalah selepas taubat nak tunggu setahun dulu baru boleh nikah. Mana tidak cedera? Jawab bagi jika. Kalau banyak taat di atas maksiat, maka tidak cedera pada adilnya. Ini masalah. Dia berkatanya orang itu adalah dia buat dosa. Dia apa dia? Pakai tali tekak emas atau perak masalah.
Atau bakal gelai hak jatuh, bakal gelai mah. Gelai apa juga? Dia tanya semaya tu tak timur lah. Nak ingat? Tak timur tu ketika dia semaya memang dia bakal lagi. Masa dia semaya dia bakal lagi. Hak tu maknanya ibadat dia campur dengan maksiat. Ketika ibadat tu campur maksiat tu baru tak timur. Tapi kalau masa dia nak semaya dia pecah tubik dah. Dia pecah tubik, biar tubik tali kau tak akan gelai, tak akan ambil wuduk yang sempurna apa sempurna, semaya ikhlas apa molek dak. Dia maaf apa semua tu, hak tu tak masalah, ditimukan. Lepas tu dia bakal balik. Hak ni masa duk semaya pun duk berdosa, mana tu timur. Kerana ibadat kita duk tengah duk buat maksiat. Duk semaya boleh-boleh tu tengok tina boleh-boleh, mana boleh. Tu hak tu tak boleh. Dah beza. Ada setengah tu ustaz tu tanya tak timur lah. Dak. Kerana fa may ya'mal mithqala dzarratin khairan. Sebab ni lah tengok. Apa yang maksiat atau taat tu lebih daripada yang tu maksiat dia berartinya ada bercampur. Ada maksiat duk buat taat tapi nya ilahnya dalam hal buat taat pun ada buat maksiat. Ni banyak kita lah. Ada kita banyak gitulah. Kalau tidak nyanyo kitanya kerana banyak kita buat maksiat. Maka tidak cedera pada adil ini pada tidak pasiknya wali tu tak apa. Seperti melihat kepada barang yang diharamkan. Ni misal seperti dia tengok pada benda yang diharamkan ada tengok aurat orang, tengok orang, ada. Tu yang dia katakan ilahnya dosa kecil. Tapi tengok semua. Tu baik kedai tengok pak. Tengok. Oh, moh ni anak dara macam mana tengok pak. Lalu pak tengok, lalu tengok. 2-3 kali sehari tengok. Ada. Dah. Dosa apa dia? Dosa besar kerana mengakalikan. Tapi kalau taat dia banyak boleh yang lain. Tak apa. Sebab kita ni lah. Tak email lagi pun ada. Tengok tina, tengok apa ni. Ada. Tengok tina ada nafsu, tak ada nafsu pun haram. Dah kalau ada nafsu memang biar Allah. Tak email, tak bila. Ustaz masalah lagi tengok anak orang. Gi tengok bini orang. Bukan tengok kerana nafsu tapi mana gitu ada tengok lagi. Bukan kerana itu muamalah, bukan kerana jual beli. Bukan kerana gitu dak. Dia panggil masuk dosa kecil. Tapi taat dia banyak lagi. Boleh jadi wali tak? Boleh tak apa. Kerana maksiat itu adalahnya kecil dan sedikit. Tak cedera tak? Boleh. Dan tertawa-tawa ni atas padanya melihat. Dan seperti tertawa-tawa mana suka. Tertawa-tawa dengan ketiadaan ujub. Tawa-tawa tak ada ujub lah. Kalau ujub masuk hari dosa besar. Tertawa mana suka. Duk gelak. Duk gelak orang. Duk suka. Tapi dengan tidak ujub tak. Kalau ujub tak boleh lah. Tawa-tawa mana suka. Duk suka seorang. Tapi kalau ujub maknanya berasa diri dia lebih daripada orang lain. Ada. Itu dosa besar. Ujub dosa besar. Dia tertawa-tawa duk suka seorang bakal baju. Comel ke aku masalah. Tapi tidak katanya kalau huduh aku lebih. Kalau tengok pada diri kita sendiri syukur nikmat. Comel juga aku ni. Tapi tidak menghinakan orang lain, tidak tengok orang lain lekeh. Itu tidaknya dosa dak. Itu ulama bahalah dak. Ujub tu lagu mana. Kalau tidak nyanyi kita beli baju mari mesti ada berasa kita comel, berasa kitanya handsome tu. Apa jadi masuk ujub tak? Dak. Ujub tu maknanya kita cengar diri tengok melekehkan orang lain. Pasal cengar akulah yang lebih, akulah yang hebat, akulah yang alim, akulah yang warak, ada aku yang beramal, tu ujub lah. Ujub. Orang lain tak. Dan dusta bohong. Bohong pun dosa tak? Tapi ada bohong wajib, ada bohong sunat. Ada bohong. Ada kadang-kadang wajib bohong. Mana ada bohong? Bohong. Ada tadi sebut bohong. Dia bohong sama. Dia dusta sama. Dosa besar ni. Dusta tu apa dia? Sebut benar tak betul dengan wakil. Itu dusta. Sama sengaja atau tidak sengaja. Sebab tu ada kalau orang warak, orang tanya dia. Ada orang cerita katanya dah seorang tok ayah tu dia mari cari ikan. Bila mari cari ikan, maklum dah ikan dalam tu dia tak tahu berapa ekor. Tanya tok ayah hari ni boleh berapa ekor. Dia takut jadi mulut di dusta, dia berhenti tu bersikar dulu tu bila sekor-sekor. 12 ekor. Mana bila dulu Pak sebut. Kalau kitanya 10. Padahal 12. 10 padahal 9. Dia jaga mulut daripadanya dusta. Kalau orang tu jaga mulut padanya bohong, kecil belawak, kecil bohong, insya-Allah mulut dia akan masing. Mana mustajab doa. Nak jadi mulut kitanya mustajab doa, jangan duk rajin sebut bohong. Kalau tak rajin sebut, kalau tak rajin bohong, maknanya kita mulut kecil rakyat gitulah Tuhan bagi. Tu keberkatan mulut nak jaga. Tapi hak mana hak bohong yang haram lah. Kalau bohong yang harus atau yang sunat tak masalah, atau yang wajib tak masalah. Hak wajib mana?
Orang tu alamat orang zalim mari. Orang zalim nak mari khianat orang. Kita tahu, dia tanya ada tak nampak dah budak tu lalu kat ni. Kita nampak dia lalu kat ni kita. Saya nampak dia lalu kat ni. Bohong situ. Wajib tu. Kerana apa? Kerana orang yang duk cari tu orang zalim. Kita lepas orang tu. Itu wajib. Dan bohong sunat. Bohong supaya orang tu tu baik. Oh, mamak. Deh. Aku baru jumpa itu Umar tadi. Umar duk kata Allah. Ya balas ngamu hari tu Allah nyesal je tu. Nak mari minta maaf ngamu, bahasa malu gini-gini. Tak ada dah duk nyesal duk gitulah. Ada bohong. Padahal tu tak tahu apa pun. Ni ayat ni pula. Ya ni nyesal lah gini-gini. Akhirnya dua tu baik. Itu sunat. Sunat bohong tu. Lebih lagi tu katanya ilahnya orang bini dua nak bohong tak mau. Banyak tidak balas ke bini tamu bini tu. Sebab tu katanya tu Ustaz Azhar. Petua lagu mana nak bini tu dapat bini ramai ataupun nak bini tu duk gini. Dia tanya aku pun ada supaya cuma nasib je. Nasib baik je kata. Ada. Kalau musim raya kau Allah serabut lah. Musim raya serabut. Ni nak suruh baiki peti tak ada kena raya pun baiki peti baiki satu. Mana serabut ya tadi. Dia kata kalau boleh tak sah dah kata. Serabut. Tu dia. Gitu dah pengalaman tu. Masa dia hak bagi ramai ni. Tapi orang jatuhnya tak dia nak susah. Orang jatuhnya tak boleh. Susah-susah tak apa nak cuba. Ada cuba tu botak kepala dah. Tu dia. Dan melihat dalam rumah manusia dengan tiadanya izinnya. Ni tengok. Sebab tu ada satu hadis dok ngita. Melihat mana ngita. Ngita bagi dalam rumah orang. Sebab tu orang Arab ke? Jangan tengok Arab tu. Ada hak tu pun tapi Arab. Kalau yogi pun dia tak paling kiri kanan tengok. Kalau kita suka dia tengok apa. Rumah ni gua anak dara kau kata. Habis kita tengok. Kita tengok dalam rumah orang dengan tidak izin tuan dia hukumnya haram. Dosa besar. Tu. Haram ni. Tengok dalam rumah orang tengok tu tengok ni Allah. Dia mau pergi pak. Bebel lagi tu tak lebar ke dia dah. Atau orang dah. Kalau tak bagi tengok mana pintu mana boleh untuk betul dengan pintu belakang boleh anak dara kalau tu bagi mari. Situ. Ni masalah kita nak baikilah ada. Nak baiki balik. Ni masalah dosa ni. Tengok sebab tu ada satu hadis kalau tak salahnya maksud bagaimana tu ada seorang tu ialah ngitam orang Nabi katanya lah ada cocok dah mendikir dah tu mata dia mendikir maknanya kalau orang tu mari ngitam kita ada nak tengok apa dalam muh kitanya masalah ngita dengan tak ada izin kita boleh kitanya tu cocok mata dia tak ada kena bayar free mari ada pak buta mata tak masalah ingin tamu kita hangat. Maklum moh kitanya adanya puai tak tutup aurat apa semua kan. Itu bahaya. Mata kita nak jaga. Lepas tu Nabi katanya jangan duduk tepi jalan. Kalau mau duduk nak jaga hak jalan. Kenapa dia? Jangan tengok orang lalu ke mari kita dah. Duk tengok orang duk ngupak oh je tu mari blok dah. Pak lalu pak oh tu banyak ke orang duk tepi jalan duk ngupak orang duk tengok benda maksiat tu banyak. Ngaji dah kita. Ada masalah kat ni dosa ni. Kalau izin tak apalah. Nak minta izin boleh ke saya nak tengok dalam rumah sikit? Tak apa tengok. Tak apa. Nak minta izin dulu. Tengok dalam rumah bukan tengok bini dia tak izin. Bini dia. Nak tengok anak boleh, masuk tunai. Pakcik anak dara saya nak tengok sikit boleh, nak tunai ni. Tak apa. Kalau izin. Dan tiada berkata-kata dengan sama Islam lebih daripada 3 hari. Maknanya di antara dosa besar tidak berkata, tak kecek, tak tegur. Dengan sama-sama Islam, sama-sama orang Islam, tak kecil tak tegur. Ni duk balah. Tengok Arab balah warna pun ilahnya esok baik pula. Tu kelebihan Arab. Dah. Tu kelebihan Arab. Katanya tidak berkata-kata lebih daripada 3 hari. Tu lebih, tu masalah hari. Kalau banyak sakat 3 hari tak apa. Sehari duk balah tu malah, sehari malah kecil duk marah lagi. 2 hari duk marah lagi. 3 hari marah, lebih dari 3 hari tu ada. Jemaah hajar panggil. Ada tu Nabi larang ni. Jangan tinggalkan tak tegur saudaramu lebih daripada 3 hari. Tapi kalanya tidak berkata tu dengan tidak uzur. Dengan tidak uzur, kalau uzur tak apa. Keuzuran tak apa. Sebab tu banyak ulama-ulama kitanya ilahnya tak tegur, tak pergi kecil. Tak kerana uzur apa kita duk jauh masalah. Kita ada urusan masalah tak ada nak pergi kecil dengan dia. Ni sama kecil lalu depan pun tak tegur, tak bisa lihat tak apa dak. Kerana apa duk balah. Kalau ada uzur tak apa. Ada uzur. Masalah kita duk zikir. Kita zikir duk tanya buat apa? Rugi. Bagi ulama sufi kita tanya. Makan nasi lagi. Duk gaib mana lama ni tak jumpa ni. Tu rugi. Tak payah tanya hatu. Dah tak ada urusan kita. Itu bukan urusan yang disuruhkan oleh syarak dah.
Bila dia mau mari ni tak ada tu. Tapi harus masalah. Kalau kita duk zikir dia baca wirid masalah lalu dapat senyum, tak apa dah. Ada tak ada tak tanya, tak apa dah. Hak masalahnya adalah tinggal kecil kerana ada marah masalah dan tidak uzur masalah. Sebab di situlah bagi ulama yang Imam An-Nawawi tu kalau tak salah. Maka Imam Nawawi tu ialah sebelum dia uzlah. Dia salah dia gapo orang kampung Melaka dah. Akhirnya tak tubik dah, tak tegur. Tubik duk dalam bilik, duk mengaga, duk gapo ibadat. Tubik sekadar hajat. Mai Jumaat sekadar tu sekadar ni. Lepas tu masuk bilik. Ada dosa tak? Tak, kerana dia ada uzur. Ada uzur pun duk mengaga kita, duk berzikir, duk buat wirid-wirid dia masalahnya. Ini tak ada uzur ke apa. Tengoklah bab tu banyak. Dan meratab dengan biji sabur meratab. Meratab tu maknanya duk bila kebaikan mayat. Meratab. Dengan maksudnya lah duk kunyah sepuh Arab kan. Dengan Arab di Mesir masalahnya. Arab Mesir ke Arab Saudi samalah. Saudi ke Mesir ke mana pun Arab sama perangai dia. Oh, apanya ambil dah anak aku ni. Aku duduk dengan siapa ni. Siapa saruk aku pula saruk. Tu meratab. Ada. Dengan biji sabuk. Kunyah palu dia masuk. Kocok ada tu koyop tu poket baju dia masalah. Apa ni duk tak reda tu meratab. Biji sabuk panggil niyahah, Arab panggil niyahah. Ada niyahah adalah dosa besar. Tu niyahah biji sabuk. Ni Arab banyak. Apa anak aku muda lagi, apa ambil dah ya Allah, apa tak ambil akunya. Ada. Kanya kepala. Kalau sekadarnya teriak menangis tubik air atau bunyi suara sikit-sikit tak apa. Suara ada tu ngesok-ngesok gitu, lepas tu tubik air mata tak masalah kerana Nabi sendiri pun ada keluar air mata. Nabi ialah masa yang tu mati, tu masa tu wafat tu Abdul tu anak Rasulullah tu. Masa wafat tu dah tubik air mata. Lepas tu Nabi kata, sahabat tanya, tahu apa? Tubik air mata juga dia tanya kerana manusia ada sifat syafaqah, sifat kasih sayang. Masa dia dah keluarga kita meninggal tu, pasal ada tubik air mata mari tu sekadar tu tak apa. Lepas tu hak dalam hadis ada sebut Imam Nawawi ada pembahasan dalam kitab Syarah Muslim. Ada yang dikatakan setengah riwayat mengatakan ialahnya orang yang atau mana apabila orang tu mati tiba-tiba ahli dia tu menangis, makanya ialah diazabkan tu orang tu mati tu dalam kubur tu. Hak tu adalah ulama pembahaskan panjangnya. Di antaranya jawab Imam Nawawi adalahnya dia tu wasiat. Dia tu wasiat. Dia kata gini, apabila abang mati atau apabila aku mati, mu ambil duit ni pergi upah orang, pergi ambil orang mari nangis untuk aku. Nangis tu. Tu memang azab lah kerana dia wasiat. Sewa wasiat. Kalau ialah semua wasiat kita mati, orang lain mari nangis tak kena mengena kita. Kita mati, lepas tu dia mau bakat mari nangis teriak biji sabak buat apanya, tok ni mati dah buat apanya, ni mati dah. Aku dulu dengan dia yang boleh tupai, boleh bayar, boleh nak ni aku tolong aku gini. Masuk neraka, masuk azab guna kita tak kena mengena. Sebab tu ulama jawabnya adalahnya hak dia pesan. Tu dalam soreh hadis tu tak soreh tapi ulama jawab tu dia pesan dah. Boleh aku mati, mu bakat-bakatnya 2-3 orang cari mari menangis untuk aku. Mana ilahnya biji sabak tak reda Tuhan. Ada tak reda Tuhan dah. Tu haram. Tu biji sabak panggil meratab dengan tafsir mana meratab. Lagu mana meratab dengan biji sabak. Biji sabak panggil niyahah panggil. Kalau ilmu kita ni kurang sikit kalau arak ke Allah. Ada harap. Dan mempecahkan baju ketikanya kena bala. Ni sama kan dosa besar ni. Memecah mana tu gelah kesah panggil. Memecahkan baju ketikanya kena bala. Mana gelah kesah? Duk gelah kesah, duk tak sabar, duk marah gini, marah gitu, duk ngamuk gitu, ngamuk ini tu memecahkan baju. Mana kinayah lah. Pecah baju mana koyak baju. Koyak, ada koyak. Tak puas hatilah, tak gitulah gini. Mana ini semua adalah menunjukkan tidak redha Tuhan. Maka tidak redha Tuhan dosa besar. Tidak redha Tuhan dosa besar. Kau apa dah kita ni? Mana? Dan duduk serta orang fasik. Allahu Akbar. Duduk apa? Menjinak jenis supaya menjinak-jinakkan mereka itu. Duduk sekali fasik untuk jinakkan. Kalau duduk sekali orang fasik kerananya lah kitanya takut masalah. Kita duduk sekali orang fasik masalah. Tapi kalau kita keluar takutnya dia berjaga kita sebab dia orang besar. Dia ada kita ada urusan yang penting, masalah. Ni duduk sekali orang fasik, orang buat dosa besar. Orang minum arak masalah. Kita duduk sekali. Duduk buat apa? Jinak-jinak nak bersaing. Tu dosa besar. Kalau kita duduk tu juga nak nasihat dia, kita duduk kerana adanya urusan hak lain yang penting. Tak, kalau kita keluar urusan kita tak boleh ditunaikan masalah.
Tu lain. Hak ni kerana jinak dia, kerana nak bersaing dengan dia, kerana nak baik hati dia, hak tu tak boleh. Kita nak tegur, nak ada tegur fahsyat mungkar. Ini duk sekali pasik banyak kita. Tubik takutnya berasuh hati. Hak tu tak boleh. Berasuh hati berasuh dah. Tubik. Dah tubik pak, berasuh hati. Buat apa tubik gini-gini. Berasuh ikut dia. Hak ni masalahnya duduk kerana jinak dia tak boleh. Dan sembahyang pada waktu karahiyah. Sembahyang yang tiada mempunyai sebab. Jadi maknanya di antaranya semaya pada waktu karahah. Waktu karahah ada semua ulama bila sampai 3, ada sembilan sampai 5. Waktu karahah itu waktu yang dilarangkan semaya. Karahah sama karahah tahrim atau karahah tangzih. Ada khilaf ulama karahiyah. Mana karahah mana yang dilarangkan, sama larang tu haram atau larang tu makruh, semua tu haram. Khilaf ulama tu katanya karahiyah atau karahah tu tangzih ke ataupun tahrim, itu khilaf. Tapi sepakat mengatakan semua itu adalahnya dosa. Buat masa tu dosa. Sama ikut kau mengatakan karahah itu tangzih, mana karahah makruh biasa pun ilahnya semaya pada waktu tu dosa. Jadi waktu itu waktu larangkan, tapi larang itu bukan larang haram. Larang tu larang makruhnya. Tapi kalau kita buat ibadat masa tu haram ke? Pak haram kat mana? Larang makruh? Tak. Kerana kita tahu dah, kita buat ibadat pada masa tu tidak sah. Kalau kita tanya buat benda yang tidak sah, kita kacau buat juga, tahu dah benda tu tak sah, kita buat haram. Contoh kita tahu lah, semaya tak ada wudu. Semaya tak ada wudu sah tak? Tak sah. Tiba-tiba kita kacau maya ke? Tak sah. Ada. Kecuali darurah lah. Mana kecuali panggil hormat waktu. Tahu dah tak ada wudu, wudu ada. Ada tak ambil wudu. Buat mas semaya main. Biarlah ikut dia. Aku lah, aku nak semaya. Tak ada wudu. Tahu dah. Dosa bang ni. Dah dosa. Kerana tahu dah benda yang pasti, kita buat, kacau buat, tahu dah benda tu tak sah, kita buat adalah berdosa. Mana waktu karahah sungguh tanya bila sampai 5 itu matahari itu betul. Dan sudah semaya asar, semaya fardu asar, dan sudah semaya fardu subuh. Lepas tu setengah ulama tanya ialah matahari naik. Ada semaya subuh tu tak boleh semaya dah. Tapi tafsir panjang lah ada. Berarti antaranya ialah matahari baru naik. Naik tidak sampai segala hari. Itu waktu tahrim kau. Waktu tahrim. Dan matahari ketika matahari jatuh. Tengah matahari jatuh. Itu pun dosa kau. Lepas maya asar, dosa itu tahrim. Dan matahari ketika matahari duduk jatuh tu. Itu bang waktu tahrim kau. Nak jatuh habis dulu. Barulah habis waktu tahrim kau. Habis. Tapi semaya mana sifat? Semaya yang tidak mempunyai sebab. Tak mempunyai sebab. Sebab apa? Sebab mutaqaddim ataupun sebab mutaakhir. Itu khilaf ulama lah. Sebab mutaqaddim ke, sebab mutaakhir ke? Sebab mutaqaddim. Mutaqaddim tu mutaqaddim atas waktu ke, mutaqaddim atas semaya. Itu khilaf banyak. Tengok dari kita Al-Bajuri, Ibnu Qasim tu. Ulama bahas itu. Al-Bajuri Ibnu Qasim. Mana tak ada sebab? Semaya tak ada sebab. Kalau semaya ada sebab tak apa. Sebab apa? Seperti semaya gerhana. Matahari dan bulan jumpa. Waktu tahrim boleh semaya. Kita ambil wuduk. Selepas kita ambil wuduk, sunatkan semaya 2 rakaat. Kita ambil wuduk selepas asar, maya asar dah. Tiba batal wuduk. Batal wuduk, kita ambil wuduk. Kalau ambil wuduk, sunat semaya 2 rakaat. Kerana ada sebab. Tapi kalau niat nak semaya tu tak boleh. Kita masuk maghrib, waktu tahrim, tak apa. Kita masuk kerana apa? Kerana nak itikaf. Atau kerana hajat lain. Apabila masuk sampai dalil, disunatkan semaya 2 rakaat. Kalau masuk untuk semaya, tak boleh. Kerana waktu tahrim. Hari tak kita masuk, disunatkan. Sebab tu tak ada sebab. Kalau ada sebab, tidak masalah. Hari masalah semaya hajat. Ada masa bersih tu orang minta maya hajat. Maya hajat waktu asar. Yang mungkin semaya asar pada kita semaya asar di rumah. Pada mu minta semaya hajat tu pas asar. Lagu mana nak buat ni? Ini waktu tu waktu tahrim. Ada lagu mana masalah? Ada. Pas tu buat waktu lain tak ada nak sewa masa tu nya sewa. Pas nak kumpul dia tu payah. Buat juga. Sebab tu kerana ada satu kaum mengatakan semaya hajat pun ilahnya maksudnya ada. Dia panggil maksudnya tu sebab mutaqaddim. Tu khilaf dah. Kalau sebab mutaqaddim tak masalah. Dah kerana sebelum tu tak ada hajat sebelum tu dah. Tu ada khilaf situ. Tapi aulahnya sah maya lah. Ada banyak tu guru hukum hari tu. Maya hajat waktu tahrim tu. Kan usah kata dak maya hajat ni adanya hajat tu selepas. Maya dulu baru ada hajat. Minta tu nak hajat. Tu macam-macam tu.
Payah deh. Tu. Dan berjual beli di dalam masjid. Dosa besar ke? Jual beli dalam masjid. Jual kitab ke? Tak boleh lah. Tapi kitanya bukan jual beli kitab. Beli duit heboh. Tapi heboh ada bayaran. Kita lah ni tak ada akad jual beli pergi halau lagi. Ada masjid bukan tempat jual beli, tempat ibadat. Susah ni. Kalau beli tak apa, ambil kitab dulu nanti jual luar tak apa. Ambil kitab ke, ambil gitu ke. Macam-macam dah jual beli lain masjid. Dan jadi imam padahal makmumnya benci akan dia. Duk jadi tok imam semaya, tok imam semaya. Tapi makmum belakang, jadi makmum ramai lah kalau seorang dua bahasa dia. Makmum belakang benci tak suka ke tu. Dah orang benci dah. Kampung ni ahli sunnah baca belakang. Ada salafi, wahabi masalah. Jadi tak imam situ orang tak suka dak gaca gua nah haram. Dah janganlah kita dah. Tapi demo ni tak cara dah, demo nak menang. Nak jadi tak imam lagi, jadi tak imam sama semua dia. Tempat kita sini orang tak suka, jangan. Dosa besar ingat malam ni. Allah tak ada kalau dia ada. Dak gaca gua nak kita. Orang suka tak ramai dak suka. Kalau mai-mai apa orang lari habis. Habis lagi 3 orang, satu sah, dua sah masalah. Orang tak suka. Tu jangan dak gaca. Kalau makmum tak suka, jangan duk kacau. Dan ada berkata-kata padahal khatib membaca khutbah. Tapi ini khilaf ni. Duk kecik, tok khatib baca khutbah. Ni dapatnya mana dosa kecil aja ni. Ni dosa kecil ni. Tapi hak ni masuk dosa kecil berlaku ni maksud ni. Sebab dan atas tu, melihat tu mana misal. Misal tiada cerita tu. Macam ni ke? Tiada cerita seperti melihat dia dosa kecil ni. Dosa kecil yang bukan dosa besar dah. Semua dosa kecil ni. Tertawa melihat dalam rumah orang apa dosa kecil bukan dosa besar. Maaf. Meratap apa semua dosa kecil. Duduk sekali pasik pun dosa kecil. Semaya pada waktu karaha pun dosa kecil bukan dosa besar dah. Dan jual beli dalam masjid pun dosa kecil. Dan kata-kata padahal tok khatib membaca khutbah mana sedang baca khutbah. Duk kecik. Duk kecik duk buah. Ada. Ini banyak dah. Ini dosa kecil gak. Maknanya pahala jemaah tak ada. Semaya jemaah tu sah tapi pahala tak ada. Tok khatib baca khutbah. Selain pada Quran, kalau duk baca Quran apa ni makruhnya. Kadang tok khatib kita duk baca Quran, tok khatib duk baca khutbah. Jangan baca Quran tu. Makruh masa tu. Dah makruh kecuali tak dengar tok khatib khutbah. Tak dengar. Kalau kita dengar tak boleh baca. Ni kita dah ulai Quran masa tu. Tok khatib dah baca khutbah dah ulai, tak boleh. Dosa. Habis dan menghubungkan puasa 2 hari dengan tiada berbuka, wallahu alam. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin sallallahu